Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan tengok subtopik di bawah tajuk exponential function. Okey, so exponential function adalah yang under exponent lah. Okey, so untuk exponential function, biasanya kita akan gunakan bila dia melibatkan nilai value variable. Contohnya f of x ataupun f of y ataupun f of z lah. So kita akan ada function exponent dalam bentuk in term of x, y and z. Contohnya kita ada 2 of x. Okay, contohnya kita ada 6 of x. Okay, and then kita ada 8 of y. So fungsi exponential function ni basically adalah untuk kita find value of function ataupun kita nak solvekan for variable. So variable ni sama ada x ke, y ataupun z. Anything lah, any variable yang related dalam kamu punya function. Okay. So before we proceed to the example, kita kena tengok dahulu satu dia punya properties dalam exponential function. Okay. So bila kita ada yang ini okay. So bila kita ada a of m equal to a of n. So maksudnya kita ada a of m equal to a of n. So when we have the same base and then equal, so apa yang kita akan buat, kita boleh equalkan power from the exponent lah. So maksudnya kita akan dapat m is equal to n. Contohnya saya ada 3 kuasa x equal to 3 kuasa 6. So base yang sama. Okay, so bila base yang sama, kita akan gunakan properties yang ini. So when we have the same base equal, so apa yang kita akan buat? Kita akan equalkan power of exponent lah. So kita akan dapat x is equal to 6. So ini kita panggil sebagai exponential function. So maksudnya dia melibatkan properties lah. So dekat sini kita nak cari what is the value of x. So ini kalau dia adalah dalam bentuk of x. Okay, so tadi adalah contoh kalau kita nak cari value of x lah. Okay, yang ini pula kalau kita nak cari function of f. Maksudnya we have the value of x and then kita akan substitute the value into the equation. So kita akan dapat what is the value for the function. Contohnya macam ni lah. Okay, so dia bagi function fx equal to 2 of x to the power of x. And then soalan pertama dia minta what is the f of 2. So kita tahu dia punya function ni adalah f of x sama dengan 2 of x. So maksudnya bila sini x, sini adalah x lah. So bila kita ada 2, x equal to 2. So any variable of x kita akan substitute with 2 lah. So dekat sini kita akan dapat 2 kuasa 2. So equal to 4. So ini pula adalah contoh di mana kita nak cari value of the function. Okay. So ini yang kamu kena tahulah. So kita tengok beberapa contoh lagi. Okay. So let's say yang C ni. So kita ada 2 of x plus 1. Soalan minta sekarang solve each of the following equation for x. So maksudnya kita nak cari what is the value of x. And then sebelah sini kita ada 1/16. So sekarang macam mana kita nak cari value of x? Base dia adalah different. So apa yang kita akan buat? So kita tahu 16 sama juga dengan 2 to the power of 4. Okay, so apa yang kita akan buat? 16 ni kita akan convertkan dia kepada exponent function. Okay, so dia akan jadi 1 over 2 to the power of 4. And then kita tahu bila kita ada pecahan, okay, eksponen dia di bawah ni positif. Bila kita naikkan atas, dia boleh jadi negatif lah. So dia akan bertukar dia punya simbol negatif or positif. So dia akan jadi a to the power of negative m. Okay, so bila bawah naik atas akan bertukarlah dia punya simbol. Okay, so ini adalah dia punya properties yang kedua juga. So apa yang kita akan buat? So kita nak samakan dia guna properties yang ni. A of n equal to a of n. So baru base dia adalah sama. So yang ini sekarang dia 1/2. So apa yang kita akan buat? 2 ni kita akan naik ke atas. So bila 2 ni naik atas, automatik dia akan jadi negatif. So sekarang kita ada
2 of x plus 1 equal to 2 to the power of. So positif naik atas akan jadi negatif. Okay. So apa yang kita akan buat? Base dah sama. So bila base dah sama, kita boleh equalkan power sahaja. So kita akan dapat x plus 1 equal to negative 4. So x equal to, so yang ini positif, pindah sebelah sini akan jadi negatif. So dia akan dapat negative 4 minus 1. So kita akan dapat x equal to negative 5. Okay, so dekat sini dapatlah value of x equal to negative 5. So kalau kita nak cari value of x, kamu kena try gunakan properties yang kamu dah belajar lah. Contohnya properties yang ni, okay, and then properties yang ni, and then from here we can change to the exponent. So banyak properties yang kamu boleh gunakan. Okay, contohnya yang kita ada a of m darab a of n. So kita akan dapat a of m tambah n. So benda-benda tu semua kamu akan tahulah. So kamu boleh refer previous punya video untuk tengok yang berkaitan dengan properties of exponent. Okay. Okay, so sekarang kita akan tengok satu lagi contoh yang lain di mana equation tu adalah dalam bentuk equation. Okay, maksudnya equation yang panjang. And then kita nak cari what is the value of x. Okay, so kamu boleh refer example M untuk soalan B dan C lah. Okay, so saya try buat B dahulu. So sekarang kita ada 3 of 2x minus 6. Okay, darabkan dengan 3 of x and then minuskan dengan 27. Okay, so sekarang ini adalah dia punya ni lah solution dia. Okay, so kita ada yang ini jawapan dia. Okay, so apa yang kita nampak sini, kita nak cari value of x, tapi sekarang dia dalam bentuk equation. So kita nampak sekarang ini 3 of 2x, yang ini 3 of x. So kita boleh pecahkan yang 2x ni. So maksudnya bila kita ada 3 of 2x sama juga dengan 3 of x and then darabkan dengan kuasa 2. Okay, so kita nak samakan satu, dia punya, kita nak cari satu variable yang sama lah. So dekat sini variable yang sama adalah 3x. Sebab apa? Dekat sebelah sini pun ada 3x. Okay, so apa yang kita akan buat? So kita akan pecahkan dia. So sebab tu dia pecahkan. So 3x kuasa 2 tolak 6 darab 3x tolak 27 equal to 0. So saya nak mudahkan, kita tak nak takut pening kan gunakan 3x. So saya letkan 3x equal to a. So untuk kamu nampak sikit lah. So sekarang gantikan yang 3x. So ini 3x. So gantikan dengan a. So kita akan dapat a kuasa 2. So tolakkan dengan 6. So ini 3x ni kita gantikan dengan a tadi. So gantikanlah a. So 27 tak ada buat gantian. So kita remainkan. So equal to 0. So sekarang dia dalam bentuk function. Okay, so apa yang kita akan buat? Function yang ini kamu boleh solvekan. Kita akan cari a. Okay, sama ada kamu nak guna formula ataupun kita gunakan factorization. So kalau mudah, kalau boleh guna factorize guna calculator tu. So bila saya gunakan calculator, so saya dapat dia punya value dia adalah a tolak 9 darabkan dengan a tambah 3 equal to 0. So kita ada faktor yang pertama, a tolak 9 equal to 0. So sekarang kita nak cari what is the value of x. Ini adalah a. So apa yang kita akan buat? Daripada a ni tukarkan balik kepada x. So tadi kita tahu a sama dengan 3x. So kita akan dapat 3x tolak 9 sama dengan 0. So kita akan dapat 3x sama dengan 9. So sama juga yang ini saya akan samakan base dia. Sebab apa? 9 sama juga dengan 3 kuasa 2. So kita akan dapat 3 kuasa x sama dengan 3 kuasa 2. So kita akan dapat x sama dengan 2. So ini untuk faktor yang pertama. So faktor yang kedua pun kita akan buat jugalah. So kita ada a tambah 3 sama dengan 0. So sekarang kita nak cari x. So ini adalah a. So apa yang kita akan buat? A tu tukarkan balik kepada x. So gunakan balik yang ni yang tadi. Yang kita ada buat gantian ni. A sama dengan 3 of x. So kita akan dapat 3 of x pluskan dengan 3 equal to 0. So 3 of x sama dengan negatif 3. So yang ini memang 3 kuasa 1. Tapi base dia tak sama. Sebab apa? Ini positif 3.
ini negatif 3. So maksudnya bila tak sama, kita tak boleh gunakan properties yang A of M sama dengan A of N lah. Kita tak boleh gunakan. So yang ini maksudnya kita tak boleh cari dia punya jawapan. Kita akan ignorekan sahaja. So biarkan je lah dalam bentuk yang tu. Okay. So maksudnya kita hanya dapat satu value of X saja, iaitu X sama dengan 2. Okay, so kita tengok satu lagi contoh, iaitu contoh yang C ni lah. Okay. So contoh C kita ada 3X tambah 3 minus 6 multiply with 3X tambah 1 equal to 81. Okay. So sekarang kita nak cari value of X. So sebab ini dalam satu equation yang panjang, so apa yang kita akan buat? Kita akan cari satu variable di mana kita akan gantikan kepada variable yang lain lah. Maksudnya, contoh kita ada 3 of X, kita gantikan kepada A. So macam ni kita nampak, kita boleh ada satu variable yang sama, iaitu 3 kuasa X, 3 kuasa X. So apa yang kita akan buat? So ini X tambah 3. So kita tahu, properties untuk eksponen, bila kita ada A of M darab A of N. So dia akan jadi M tambah N. So bila kita ada A of M bahagi A of N. So dia akan dapat, So dia akan dapat dalam bentuk M tolak N. Okay. So ini properties yang kamu tahulah. So macam ni, tambah. So bila tambah, okay. So bila tambah, kita pecahkan ni, kita akan dapat 3 of X tambah. So tadi apa dia punya ni? 3. So bila tambah, so dia akan jadi sini 3 kuasa 3. So tolakkan dengan 6 darab 3. So ini pun tambah. So maksudnya dia adalah darab lah. So 3 kuasa X darab 3 kuasa 1 sama dengan 81. So kita ada yang sama, 3 kuasa X, 3 kuasa X. So saya gantikan 3 kuasa X sama dengan A. So kita akan dapat A darab 3 kuasa 3. So 3 kuasa 3 sama dengan 27. Tolakkan dengan, so ini 3 kuasa X sama dengan A. So 6 darab 3 kita dapat 18A. So sama dengan 81. Okay. So yang ini kita boleh simplify lah. 27 tolak 18 sama dengan 9A equal to 81. So A sama dengan 81 bagi 9 sama dengan 9. So sekarang dia adalah A. Yang kita nak tadi adalah X. So daripada A ni tukar kepada X. So A ni dapat dari mana? Tengok balik kamu punya gantian tadi. So tadi kamu ada buat gantian 3X sama dengan A. So gantikan baliklah A kita. So A kita sama dengan 3X equal to 9. So 9 ni tukar kepada base 3. So 9 sama juga dengan 3 kuasa 2. So saya sambung sebelah sini So 3X sama dengan 3 kuasa 2. So base yang sama, bila base yang sama, kita boleh equalkan kepada power lah. So X sama dengan 2. Okay. So ini adalah contoh lah berkenaan dengan exponential function. So kamu kena tengok kalau exponential function ni, bila kita nak cari value of X, okay, kamu akan gunakan banyak properties. Contohnya macam ni lah. Okay, properties of product rule, quotient rule, and then yang properties same base ni kita boleh equalkan dia punya power. Okay, so kamu kena gunakan beberapa properties, tapi kena make sure base dia adalah sama lah. Okay, so ini adalah contoh dan explanation berkenaan dengan exponential function. So kamu boleh try buat beberapa latihan. Kalau ada yang tak faham, boleh try contact saya. Okay, so kita stop dulu sampai sini. Jumpa pada next video. Assalamualaikum dan terima kasih.